Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang bersama saya pada pagi ini dalam workshop Astro Awani. Dan topik kita hari ini adalah pokok apa? Tips membeli dan menanam pokok sambil duduk di rumah. Saya pasti anda menyaksikan saya di rumah. Ingat, kalau tak ada urusan di luar, duduk kat rumah. Kalau ada urusan di luar, ikut SOP. Baiklah, saya tidak keseorangan. Saya bersama pokok-pokok yang cantik ini buat masa ini. Selepas ini saya akan ditemani dengan Jason Thor, iaitu pengarah urusan Plant and Pot Studios. Kalau anda tengok social media Astro Awani sebelum ni, saya asyik cakap pasal Jason saja. Saya asyik cakap pasal pokok je. Ada sebabnya. Sebabnya kita akan menceritakan selepas ini. Baiklah, saya nak bagi tahu dulu sebelum kita mulakan sesi workshop ini, kami ingin sarankan beberapa tips supaya pengalaman ini lebih selesa buat anda yang menyaksikannya di rumah. Pertama sekali, tutup semua tab-tab audio dan video untuk mengosongkan bandwidth anda. Dan jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, tekan butang reconnect berwarna merah untuk nampak muka saya balik lah. Dan kami juga mungkin akan menjalankan undian semasa workshop ini berlangsung. Anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Dan jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membabitkan sebilangan besar peserta webinar hari ini, kami akan lakukan sistem reset dan anda akan dimasukkan dalam bilik webinar ataupun workshop ini secara automatik. So do not worry, we'll see you if anything were to happen. Dan seorang moderator hari ini saya bertemani dengan Amy Chan yang bersedia untuk jawab soalan anda di dalam ruangan chat. Dia akan bantu saya naikkan soalan-soalan anda. Pastikan anda menekan butang mark as question dan kami akan menyampaikannya kepada saya dan saya akan bertanyakan kepada Jason. Dan akhir sekali kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman anda bersama kita dalam workshop Astro Awani ini. Jadi terus bagikan 5 bintang dan ada komen, sila isikan melalui borang contact us di laman web kami. Baiklah, kalau saya tak ada apa-apa lagi yang teknikal nak bercerita, terus sahaja kepada topik kita pada hari ini iaitu pokok. Pertama sekali sebelum kita bincang lebih banyak mengenai pokok ini adalah antara pokok saya yang di rumah seperti yang saya janjikan di social media dan sebagainya. Ini saya bawa. Tetapi saya ni tak adalah expert mana. Bolehlah berjinak-jinak sedikit. Dan orang yang expert adalah sebelahan saya. Jangan risau, SOP tu ada. Penjarakan 1 meter, jangan risau. Ini adalah Jason Thor. Pakar, orang kata, saya boleh kata pakar lah sebab saya dengar dia cerita tadi macam-macam dia cerita mengenai pokok. Saya sendiri nak tahu, kita akan bercerita lebih panjang. Apa khabar Jason? How are you? Hai, selamat pagi. Okay, Jason adalah pengarah urusan Plant and Pot Studio. Ada 2, satu di Puchong dan satu di Ampang. Betul? Okay, tadi saya ada berbual dengan Jason pasal tanam pokok di dalam rumah. Kita berbual panjang lah. Luar, dalam, macam mana senang, mana susah. Okay, Jason macam mana boleh ceritakan dulu sikit macam mana you started off, macam mana start pasal pokok ni dulu? Okay, saya start sebagai hobi. So hari-hari pergi nursery cari pokok, tengok pokok, dan keluar-luar negara pun saya tengok pokok juga. So bagaikan hidup saya tiap hari saya tengok pokok. So sehingga satu hari saya rasa saya perlu buat sesuatu yang berkaitan dengan pokok. Dari hari itulah hidup saya sudah tukar. Jason, orang mesti nak tahu kalau kita ni macam Jason seorang orang kata pakar dan mempunyai kedai yang menjual pokok dan sebagainya. Jason belajar agriculture ke tidak ke? Takkan dia tiba-tiba minat terus menjadi? Adakah datang daripada bidang agriculture ke tidak? Oh tak, saya bukan dari bidang agriculture. Saya untuk tanam pokok, you kena beli, test, biar pokok tu mati, you akan cari kenapa pokok tu mati. Jadi maknanya dulu Jason bukan pergi college atau universiti belajar agriculture, tidak? Bukan? Tidak. Okay, kerana saya bertanya mengenai itu, jadi kita boleh katakan tak semestinya anda ni pakar atau belajar daripada bidang agriculture dan sebagainya baru boleh tanam pokok, betul tak? Betul. Okay, saya sebenarnya nak mulakan dengan Jason mengenai pokok di dalam rumah dahulu. Saya ada bawa pokok saya sendiri. Jadi saya nak tanya Jason, betul ke Jasmine ni main buat aja? Kebanyakan tip-tip yang saya dapat adalah menerusi online lah semestinya. Dan juga bertanyakan kepada kawan-kawan yang saya tengok dekat social media, pandainya dia tanam, saya pun bertanyakan contoh. Dan saya sendiri pernah pergi Plant and Pot Studio. Plant and Pot Studio menyediakan khidmat yang baik. Kalau anda tak tahu, mereka akan explain
one by one bagaimana nak mula. Okay. First sekali saya nak tanya pasal ni lah dia. Ini pokok yang paling senang sekali lah. Saya kata senang lah sebab saya banyak dekat rumah. Okay. Ini kalau kita orang panggil selalunya money plant. Money plant, ya betul. Money plant. Jadi money plant ni Jason sebenarnya betul atau tidak dia dalam saja atau luar saja? Okay. Pokok jenis ini jika you simpan dia dekat dalam rumah, warna daun dia akan berlainan. Okay. Tapi bila you expose dia kepada cahaya matahari yang terik, warna pada daun juga akan tukar. Oh. Pattern pada daun semua akan tukar berlainan. Oh. Tapi dia boleh adapt kepada dalam dan luar. Ya, boleh. Okay. Katakanlah saya beli di sebuah pasar raya lah. Masa tu pot dia kecil je, kalau boleh tengok pot dia besar macam ni je. Yeah. Tapi sebenarnya dia kecil lah. Yeah. Lepas tu dia jadi macam ni sebab saya jaga lah. Yeah. Okay, lepas tu bila dia dah panjang macam ni, berjela-jela macam ni Jason, kita boleh panggil propagate. Yes, betul? Boleh. Kita boleh propagate jadikan dia lebih banyak pot. Ya, boleh. Lebih banyak pot. Jadi ini adalah yang saya dah propagate. Saya pun tak berapa pasti betul atau tidak. Kalau anda dapat saksikan. Oh maaf. Okay, ni dia. So mungkin Jason boleh explain apa akan jadi lepas ni. Okay. Contohnya kita bagi yang panjang ni contoh satu. Okay. Yang ini boleh lah. Okay. Ini kalau anda dapat tengok. Okay. Di mana sebenarnya untuk mereka potong tu? Okay. Biasanya kita akan potong pada satu bahagian sebelum akar. So akar dia yang ini kan? Ya, yang ini. Dan kita akan potong dekat sini. So jika macam batang ni dia tak ada akar, kita akan cari bahagian yang ada akar dan kita akan potong bahagian itu. Okay. Jadi kalau betul sini. Ya, betul. Okay. Soalan kedua. Ni tak ada daun tapi ada akar. Boleh? Ya, boleh juga. So satu batang, satu akar atau lebih pun tak apa? Lebih pun tak apa. Okay. So saya pun potong lagi satu. Ya. Okay. Dan usually apa saya buat lah. Saya carilah tupperware kosong-kosong yang ada kat rumah. Senang je. Lepas tu yang ini kita masukkan letak air. Betul Jason? Ya, betul. Okay. Ini salah satu cara. Okay. Saya nak tahu lepas daripada dah ada, selalunya saya ada kawan-kawan lah yang kata Jasmine pokok money plant you lebat ke, boleh tak bagi sikit? Okay. So selalunya saya dah buat jadi macam ni, lepas tu baru saya bagi mereka. Dan soalan mereka pada saya, continue dalam air atau mula tanam di dalam pot contohnya? Okay, dua-dua cara pun boleh. Okay, so jika you rasa you nak keep dia simpan dia dalam air, so you kena tukar air tiap-tiap minggu. Okay. Okay, tukar kepada air yang bersih dan cuci balang itu dan baru you isi balik semula air itu. Okay. So jika you tak nak simpan dalam air, you boleh tukar kepada tanah. Okay, so kalau ada kat rumah ada pot-pot yang macam ni kat rumah, ini tak mahal betul Jason? Ya, ini tak mahal. RM2, RM3? Tak. Kedai kita bagi free. Itu dia. Jadi pergilah kedai Jason. Ingat tu. Okay Jason, kepada anda yang di rumah juga tunggu sampai habis kerana Jason akan kasih promo code. Boleh pergi kedai dia, lepas tu boleh dapat diskaun. Jadi teruskan bersama kami. Kedainya di Puchong dan di Ampang. Cun gila, saya pernah pergi. Anda boleh pergi. Macam saya cakap, all his staff is more likely to help you out. If you don't know anything, they will help. Do not worry. So dapatkan 15% untuk sebarang pembelian di web plantandpotstudio.com. So itu dia. Jadi inilah macam saya cakap tadi, kalau kat kedai Jason free je. Kalau anda dah ada di kat rumah, dah boleh continue ini ke ini. Okay, ini dah selesai. Okay, satu lagi saya nak bertanya, kawan saya Dino yang tidak dapat bersama kita pada hari ini, cakap, Min, you ada aloe vera tak kat rumah? Saya kata ada. Okay lah, inilah aloe vera yang saya cabut je daripada rumah saya. Tapi saya selalu bagi, bila saya bagi kawan saya bagi macam ni. Tapi tadi Jason cakap ada cara lain. Ya. Okay, macam mana agaknya cara? Biasanya jika kita nak bagi aloe vera kepada kawan, okay, masa kita buat propagation tu, daun dekat bahagian bawah kita akan cabutkan. So senang saja, so you cabut macam ini. Dan bahagian ini you cabut keluar. So pastikan ada jarak antara kesan pemotongan dengan pokok yang masih segar ini. So bila you nak propagate masa tu, dia boleh berdiri tegak. Okay. Kalau tak nanti, daun-daun ini akan tertanam dalam tanah, dia akan start reput, air dari daun ini akan keluar dan menyebabkan akar akan jadi reput jika terlalu basah.
Oh, Ah. jadi maknanya kalau saya bagi kawan saya tu saya potong 4 akar ni pun boleh? 4 akar ni pun boleh. Oh. Tapi dia akan ambil masa yang lebih lama untuk tumbuh. Oh, okey. Sebab kalau anda tahulah sebenarnya banyak kegunaan aloe vera ni. Ada orang kata kalau you have burns in your hands and all that, boleh pakai aloe vera yang ni lah. Ada gel dia tu untuk orang kata ni dah tips-tips kecantikan pula dah salah dah ni. Baiklah. So itulah antara cara untuk tanam aloe vera. Saya ni bermula dengan benda-benda yang ada di rumah dulu. Jadi kita boleh cerita mengenai pokok-pokok yang cantik-cantik ni kejap lagi. Sabar. Satu lagi Jason, inilah dia. Mesti orang tak tahu ni apa. Tahu ke tak tahu? Apa agaknya ni? Ini adalah kunyit yang ada dekat rumah, dekat dalam fridge ataupun baru balik daripada pasar. Kalau orang Melayu, Jason banyak pakai daun kunyit ni untuk masak lemak cili api. Ya. Dia punya kunyit ni untuk masak lemaknya, kuahnya, dan daunnya untuk lauknya lah, untuk wanginya. Jadi sebenarnya dia senang je kalau nak tanam, betul tak Jason? Ya, betul. So you ada tanah, contohnya, tanam sampai dalam? Tak. Biasanya kunyit, jika you ada kunyit yang macam ini, biasanya kita akan bagi bersihkan semua bahagian ini. Okay. Yang you nampak tak? Ada air keluar. Right. Ini pun kita akan bagi potong. Okay. So jadikan dia bersih. Okay. Lepas itu, buang ya. Jadikan dia bersih. Tapi yang mana satu Jason yang bagus, sebab kunyit ni kadang-kadang kan besar rupa dia. Macam mana orang nak tahu part mana yang bagus untuk ditanam? Okay. Biasanya paling tua paling bagus. Okay. Okay. So macam ni dia sudah bersih. Okay, kita akan isikan pasu dengan tanah dulu. Lepas itu jangan tanam dalam tanah. You cucuk masuk sehingga tinggal bahagian ini dekat atas tanah. So yang tadi kita potong tu tadi Ya. So dia akan, bila dia start pucuk, tumbuh pucuk, dia akan keluar dari sini. So itulah dia, ni kunyit. Jangan lupa dia mesti above surface sikit supaya akan pucuk. Kadang-kadang takut dia punya terms ni salah. Baiklah, so itu adalah antara pokok-pokok yang boleh ditanam inside. Sebab itu saya kata, ramai orang kata nak tanam pokok ni memerlukan kos yang tinggi, nak start. Biasanya tak. Ini terpulang kepada individu. Ada customer yang dia suka terus nampak cantik punya, dia akan terus beli. That's why dia harga lebih mahal sikit. Tapi biasanya macam ini, you cuma potong, buat propagation sendiri, tak perlu duit. Tapi you start off basic dia sama ada you petik daripada rumah kawan ataupun you beli dekat mana-mana dululah pot kecil. Okay, ini lagi satu adalah orang kata ulam sambung nyawa. Okay, ini juga adalah ulam yang ada kat rumah saya. Sama juga Jason, saya kalau ada kawan-kawan yang datang, Min sedap lah ulam ni. Sama juga. Propagation dia sama tak caranya? Okay, jika propagation dari batang, biasanya kita akan cabut daun. Kita akan cabut daun paling bawah. Okay. Lepas itu bahagian ini kita akan masukkan dalam jar. Okay. Dan kita akan isikan sedikit air sahaja, just untuk sentuh pada bahagian pemotongan itu sahaja. Jangan masukkan terlalu banyak sebab dia tak ada akar, air yang banyak dia tak akan guna. Faham? Okay, so jika terlalu banyak air, batang herba ini dia akan reput. Adakah ia sama dengan cara propagation lain? Maksud saya kalau kita propagate pokok-pokok lain, contohnya macam money plant ataupun macam ni peperonia, adakah sama? Air tu tak perlu setinggi, dia patutnya mencecah bahagian yang dipotong saja? Ya, betul. Semuanya sama. Okay. Sebab kadang-kadang saya dekat rumah takut kesiannya air banyak sampai atas. Sebenarnya tak boleh lah. Bukan tak boleh, sebab dari pengalaman saya rasa cara ini lebih baik sebab percentage kematian pokok tu tak tinggi. Sebab terlalu banyak air, bahagian yang tak ada akar tu dia akan start reput. Dia akan lembik. Ya, dia akan jadi lembik. Betul, sebab saya pernah mengalami benda yang sama. Sekarang saya tahu, kalau anda tak tahu ni, orang kata if you did not know, now you know. So inilah dia. Okay, kita nak mulakan dengan pokok-pokok yang lebih-lebih hebat. Tolaklah tepi pokok saya yang okey je ni. Okay, Jason, kita tahu ketika MCO ataupun PKP pada Mac lalu,
bisnes seperti Jason dan sebenarnya semua bisnes affected, betul. Betul. Jadi semua orang terpaksa duduk di rumah dan kita lihat dalam trend social media dan sebagainya, tiba-tiba trend bercucuk tanam ni terus boom orang kata. Dan kalau saya tidak silap, dia mulanya kalau kita tengok pokok, lepas tu tiba-tiba adanya minat kepada Sansevieria ataupun orang biasa panggil snake plant. Right. Jadi Jason sebagai orang yang dah lama berkecimpung dalam bidang pokok ni, terkejut tak masa itu berlaku? Terkejut. Tiba-tiba satu hari 10-20 talian masuk tanya, Jason ada tak pokok snake plant? Dan saya cakap tak ada sebab masa PKP tu semua tutup. So farm kita tak dapat hantar pokok. So masa tu terkejut sikit lah. Itu last for like macam sebulan. Lepas itu start slow down. Kalau anda nak tahu, saya sendiri pun mula minat dengan pokok ni. Dan saya pun carilah snake plant. Jadi ini adalah snake plant yang saya jumpa dan saya mula snake plant atas sebab snake plant ni ramai orang bertanyakan saya. Saya selalunya akan menolong kawan-kawan saya siapa yang nak cari pokok dan tak tahu. Dia orang tahu Jasmine ni suka pokok, dia orang akan tanya saya. Jadi ini adalah my first snake plant on your left, yang hijau gelap tu. Yang belah kanan ni saya tak, yang lagi satu tu yang putih sikit tu saya tak tahu dia snake plant jenis apa. Okay. So yang sebelah warna hijau gelap tu kita panggil Sansevieria laurenti. Okay. Yang sebelah lagi satu tu yang hijau tu terang sikit tu kita panggil Sansevieria moonshine. Oh yes, moonshine. Right. Saya ada dengar moon saya ada ingat. Okay, yang jadi viral ketika itu adalah yang gelap tu, betul? Yang gelap tu. Oh, jadi masa tu kira bisnes boom kerana itulah. Yes. Betul. Jadi betul ke orang kata mahal? Selalunya bila permintaan tu tinggi, sebenarnya pokok tu boleh jumpa dekat kampung kat belakang sahaja. Tapi bila ramai orang minta, adakah ia mahal ketika itu dan did you have to adjust the price kerana permintaan tinggi? Usually orang kata logically permintaan tinggi, dia punya tu jadi lower. Is that what happened? Okay, bukan. Sebab sebenarnya snake plant sendiri dalam kategori itu dia ada ratusan jenis snake plant. Ada spesies yang dia lebih murah, ada spesies yang dia memang mahal. Okay. So harga terpulang kepada spesies pokok itu. So macam snake plant tadi yang warna gelap tu kan, so itu ialah dari kategori yang lebih murah sikit. Yang moonshine tu tadi? Moonshine tu harga dia lebih kurang 50 hingga 80% lebih tinggi. Sebab kita ada bertanyakan di social media, adakah anda sanggup untuk membayar, berapa banyak anda sanggup untuk membayar untuk memulakan pokok atau menanam pokok dan sebagainya. Ramai orang kata up to RM50 they want to start off. And it's possible. Yeah, it's possible. Okay, masa PKP juga kan Jason, kalau saya nak kongsikan, ini menjadi trend bukan saja kepada ibu-ibu, wanita-wanita, lelaki pun ramai. Dan apa saya buat, saya suruh anak saya mula tanam pokok. Ini adalah antara aktiviti yang anda boleh lakukan di rumah bersama anak-anak anda. No need to start very big macam Jason kata, ni anak saya, rumah saya sebenarnya apartment saja, saya ada balcony sikit, itulah dia. Jadi kalau dah tak tahu asyik kelas online je, ini adalah Atina dengan Alitia yang tolong saya siram pokok. Ini pun kadang-kadang mula-mula dipaksa, lepas tu jadi willingly kerana mula minat pokok macam mak dia juga. Okey lah, kalau kita nak cakap pasal mengenai pokok-pokok yang lebih orang kata advance. So di belakang kami ada satu pokok yang famous juga, Jason. I notice online, Jason, ini adalah Monstera. Ya, betul. Betul. Jadi kalau besar macam ni, Jason, berapa usually it starts off? Because ramai di luar sana yang tidak tahu range harga pokok. Dan kadang-kadang mereka pergi ke nursery dan sebagainya, bila they open the price, pada mereka, that is the price. So usually lah kalau mereka beli pokok sebesar ini, how much can it start and how big can it grow and how much besar ataupun harga dia. Okay, biasanya dengan saiz macam ini terpulang kepada cara penanaman. Right. So dia punya harga dia start daripada RM40 hingga lebih kurang RM75. Alright. Yeah. Right. Jadi kepada anda yang ada dekat rumah, pokok ni sebenarnya ada 3 cabang dia, tak silap saya. Ada 3.
Dan ini adalah gambar di silap Plant and Pots, Jason, betul? Ya, betul. Dan tapi monstera ni cantik, Jason. Ya. Ni adalah dia. Jadi dekat Plant and Pots ada pokok monstera. Okay. Kita nak cerita pasal pokok monstera mahal. Okay. Yang orang kata, apa tu tadi? I always Variegated monstera. Variegated monstera. Okay. Apa maksud variegated monstera? Ini bukan monstera yang berada di depan kami. Ini adalah Pothos Enjoy. Okay. Variegated bermaksud daunnya dua color atau mempunyai dua color atau tiga color seperti ini. Jadi kalau kita tengok online ataupun ramai orang sekarang ni tengah gila pokok-pokok sebegini. Dan pokoknya harganya sangat mahal. Jadi saya nak tanyakan Jason, kenapa dia mahal? Jason, tak ada orang ada duit nak beli mahal macam tu, tapi ada juga yang minat. Jadi mungkin Jason boleh explain sikit. Okay. Biasanya pokok yang very variegated tu kan, maksudnya pokok tu ada dua color tu. Biasanya cara penanaman dia berlainan, cost dia memang tinggi lah sebab dia ambil masa yang lama untuk dari benih sampai dia boleh keluar ke market untuk jual. Okay? Yang kedua ialah dia punya kadar pertumbuhan tu terlalu lambat. Macam monstera biasa dia ambil 6 bulan dia sudah boleh start jual. Tapi mungkin monstera yang variegated punya version dia ambil 1 hingga 2 tahun. Wow. Ya. Lama. Saya nak tanya Jason, siapa sebenarnya yang minat variegated? Semua orang peminat. Dan siapa yang beli? Biasanya collectors yang orang peminat pokok yang dia macam collect pokok-pokok yang berlainan tapi dari spesies yang sama. Mereka jadi di Plants and Pots pun ada juga variegated ni. Kita tak masuk lagi sebab bila kita mula masuk variegated tu 3 tahun yang lepas. Wow. Sebelum trend ni menjadi boom dah masuk dulu. Sebab sekarang ni kalau saya tengok bukan sahaja di kedai-kedai nursery ada jual, online pun ada online tu ada yang sampai ada bidding sebab dia kadang-kadang dia punya daun tu ada contoh ada macam butterfly, weeper, dan all this becomes orang kata extra point for the pokok to be sold higher. Bagi saya rasa tidak. Tetapi kepada mereka yang tu, ini ada gambar ni. Okay, dia mulalah berkaitan dengan feng shui dan sebagainya. Itu bukan area of expertise kami. Itu mungkin lain kali kita nak move on daripada monstera. Baiklah, ini juga antara pokok-pokok indoor, outdoor? Indoor. So ini kita panggil Aglaonema Malay Beauty. Malay Beauty, itu dia. Ini dia. Sebab itu saya kadang-kadang tanya-tanya, ni semua dalam ke luar. Okey, macam ni kita nak tahu dalam ke luar je pokok. Okey. Biasa pokok untuk dalam rumah di natural habitat dia memang tinggal di bawah pokok. Di bawah pokok besar, di bawah jejantas, dia akan tumbuh by itself. Okay. So jika tiba-tiba you nampak satu pokok yang dia tumbuh dekat padang besar, right, then you bawa balik rumah, confirm dia akan mati. Right. Sebab dia perlukan cahaya matahari. That's why padang besar tu cahaya dia sangat kuat. So dia memang sukalah cahaya matahari tu. Jadi sebenarnya dia sama juga manusia, natural habitat dia anda perlu tahu. Sama ada dia di dalam atau luar. Dia basic sebenarnya. Kalau anda jumpa di luar sana, dia dekat luar lah dia. Kalau anda jumpa dia dekat somewhere shady dan sebagainya, natural habitat dia di shady dan sebagainya, boleh masuk di dalam rumah. Baiklah, ini juga antara pokok-pokok yang boleh berada di dalam rumah, betul Jason? Ya, betul. Yang belakang ni fern kah? Ya. Ini kita panggil bamboo palm. So dia tak sama dengan palm yang biasa. Kita panggil yellow bamboo. Right. Okay. Di mana dia akan hiris luka you punya jari bila dia sentuh. Tajam. Tapi ini ialah soft punya. Dia macam daun buluh. So jenis ini dia memang sesuai untuk office, di mana office lighting, bawah office lighting atau tepi tingkap. Air condition lah. Ya, air condition memang boleh. Okay, saya nanti kejap lagi nak tanya dengan Jason pasal siram pokok. Sebab kan ramai orang suka nak siram pokok tapi tak suka bagi matahari. Tapi tu ni kejap lagi. Okay, lagi satu adalah trend selepas Sansevieria. Bukan trend lah, saya rasa minat orang adalah salah satu pokok besar macam ni adalah
Ficus lyrata. Ataupun orang selalu panggil fiddle fig. Fiddle fig, Right. yes. Okay. Jadi pokok ni pun sama. Kadang-kadang kalau kita tengok, saya mula nampak pokok ni masa dekat kedai kopi antara one of the famous coffee shops in the world, orang kata. Saya bagi tahu bapak saya, apa nama pokok yang dekat kedai kopi tu because it's always in a shop. Okay. So the reason why I say so sebab dia selalu indoor. Jadi tetapi ada juga fiddle fig saya tengok bila driving besar seperti pokok. Yeah. Okay, jadi macam mana kita nak tahu perbezaan? Adakah kita balik semula kepada the whole point of natural habitat? Kalau dia daripada luar, maknanya luar lah dia. Kalau dia mula dalam, adakah itu ataupun ada bezanya? Ada bezanya. So biasanya pokok dalam rumah dia memang dari luar. So memang dari luar rumah punya, tapi kita perlukan masa yang panjang untuk buat cultivation. Cultivation maksudnya ialah macam mana kita nak buat dia sesuaikan diri dia sendiri untuk tinggal di dalam rumah. Oh, kalau dia daripada luar. Ya, betul. Baik. So macam kita pokok-pokok yang kita jual semuanya kita akan cultivate dalam indoor dulu sebelum kita jual kepada customer. Okay, bila you kata cultivate dalam rumah, adakah yang you cultivate tu memang dia dalam rumah ataupun daripada benih ke macam mana? Dia kena dari benih ataupun anak pokok. Right. Dia kena stay dalam rumah. Sehingga dia mencecah saiz yang dia boleh dijual dan baru kita jual. Kalau selalunya orang datang kat Jason cakap first sekali, okay now rumah saya bare, tak ada pokok. Dan saya mahu start dan dia zero. Langsung tak ada minat terhadap monstera ke, money plant ke apa ke. Usually apa saranan Jason kepada mereka yang baru dia nak mula-mula macam nak ada satu pokok kecil, contohnya fitonia ni contoh dekat rumahnya, mungkin di tepi toilet dan sebagainya. What do you recommend selalunya? Okay, biasanya saya recommend you kena buat sedikit research lah. You do some reading dari Google ke, dari bahan-bahan bacaan yang lain sebelum you pergi ke nursery ke kedai. Sebab you kena pastikan you sendiri ada sedikit knowledge sebelum you pergi beli. Kalau tak nanti you kena tipu pula. Betul. Okay, selain daripada itu, okay katakanlah dia dah start, dia kata okay dia masuk, saya nak letak pokok contoh di bilik air saya dahulu. Jadi pokok yang boleh diletak di bilik air, tentunya bilik air ni gelap, tidak mempunyai cahaya matahari yang banyak. Jadi mungkin Jason boleh, ada ke Jason yang akan kata okay kalau di toilet contohnya tak ada matahari. Are these the questions that you tanya kepada customer you sebelum you recommend? Okay, biasanya jika customer masuk, dia cakap dia nak tanam pokok, kita akan dapatkan gambar di mana tempat dia nak letak pokok tu. So sebab kita nak tengok lighting untuk area itu sesuai untuk tanam pokok tak. Macam tadi you cakap you nak letak satu pokok dekat tandas. So kita akan tanya pada customer tu, you tinggal kondo ke ataupun landed property. Faham. So kondo punya toilet biasanya tingkap dia ialah airwell. Right. So cahaya tak akan dapat masuk. So biasanya kondo punya tandas memang tak dapat tanam apa-apa pokok. Okay. Tapi jika macam landed property punya, dia punya tandas biasanya tingkap tu akan masuk cahaya. So biasanya tempat tu ada beberapa jenis pokok yang memang dia boleh hidup dalam situ. Okay. Ini dia soalan kedua, soalan saya follow up. Ada orang kata, I nak beli pokok tetapi I tak nak jaga. Macam mana tu? Boleh ke tak? Pokok plastik. Yes, itu jawapannya. Jadi kepada anda yang sering bertanya, ada tak pokok yang tak perlu jaga? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya memang tidak ada. Itu adalah mitos yang tak logik langsung, kerana pertama sekali ia memerlukan air dan ia memerlukan matahari. Okay, soalan matahari. Ramai orang bertanyakan, perlu matahari banyak? Does this need a lot of light? Does this need low light? Dan sebagainya. Nombor satu, tentunya research. Number two, kita nak cakap bagaimana kita nak tahu logically ataupun secara asasnya mengenai keperluan light pokok. Tiap jenis pokok dia memerlukan lighting yang berbeza. Right. Macam pokok dekat natural habitat tu dia tinggal bawah pokok. Maksudnya tempat tu dia memang gelap sikit. So dia tak perlu, you kena bagi balik cahaya yang sepatutnya. Faham. So jika you nampak pokok yang besar-besar tinggal dekat luar rumah di bawah matahari terik, you kena bagi balik exactly the same.
Kalau saya dapat berbual, saya dapat fahami apa Jason cakap, selalunya dia balik kepada natural habitat mereka. Jadi kalau anda dah biasa tengok dia nombor satu, dia di dalam lah. Kalau di tempat gelap, maknanya kuranglah mataharinya. Tetapi correct me if I'm wrong, tetapi tidak ada pokok yang tidak memerlukan matahari. Ya, betul. Semua pokok memerlukan matahari. Semua sama ada dia sikit ataupun banyak. Okey, ini juga menjadi salah satu trend kalau saya boleh tunjuk. Ini adalah Fittonia. Okey, Fittonia pelbagai jenis, betul? Ya. Okey. Kalau tidak silap saya, dia memerlukan air yang banyak. Tak, dia tidak perlu. Tidak. Bagaimana kita nak pastikan pokok tu cukup air ke tak cukup? Biasanya kita akan tengok tanah tu. Okey. So bila dia kering, pokok tu akan bagi tahu owner tu, oh saya perlu air, bagi saya air. Okay. So pokok Fittonia dia sangat special. Bila dia tak cukup air, daun dia dari berdiri dia akan layu. Oh. Okay. So bila layu, you ambil satu mangkuk air, you rendamkan pasu tu dalam air tu, you akan slowly nampak daun tu dia akan berdiri balik. Okay, yes. Sebab saya sebenarnya suka tengok Fittonia ni. Saya pun ada Fittonia kat rumah. Ada kadang-kadang kalau over the weekend saya balik kampung dan contohnya, bila balik dia lembik. Okay, dia kepada mereka yang di rumah, bila saya kata lembik, dia lembik ya. Dan daun ini tidak berdiri, dia seolah-olah sayur yang sudah layu daripada fridge anda. Tetapi jangan takut, betul? Kerana dia senang absorb air. Ya, dia senang absorb. Satu lagi, selalu ini adalah antara juga informasi yang ramai tidak tahu. Lubang-lubang yang berada di bawah pot. Ya. Okay. Saya difahamkan bahawa bila kita tanam pokok, selalunya apa yang mereka lakukan adalah tuang air. Betul? Betul. Okay. Tetapi ramai juga orang tahu ada plate di bawahnya. Okay, Jason boleh explain sikit tak apa keperluannya ada mangkuk di bawah? Kerana ramai orang kata ada plate tu untuk takung air terlebih, misalnya. Jadi mungkin you can explain a little bit about that plate under your pot. Okay. So biasanya plate dekat bawah pasu tu ialah untuk takungkan air yang berlebihan. Betul. Okay. Tapi jika air berlebihan yang ditakung situ, you tidak bagi berkeringkan, pokok akan start ada masalah. Sebab terlalu banyak air. Right. So akar akan start reput. Right. So jenis kedua ialah kita kena tengok pokok apa yang kita tanam tu. So ada pokok yang dia tak suka air, biasanya kita tak akan letak piring. Pokok yang suka air, kita memang akan letak piring. Sebab dia boleh simpan sedikit air, ketika wap air akan terjadi masa panas. Sebab itulah dia, ramai orang yang beli pot di pokok di dalam rumah sering akan bimbang akan lebihan air yang ada apabila disiram. Jadi itulah dia, kalau pokok tu tidak memerlukan air yang banyak, sebenarnya tidak perlu pun ada plate. Kerana ia akan sebenarnya tidak membantu pokok anda untuk lebih lama hidupnya. Jadi yang memerlukan air yang lebih memerlukan plate, kerana ia boleh act as a place for you to store water. Okay, itulah dia ni Fittonia. Nah, ini antara pokok-pokok yang favourite saya juga. Yang sebelah dekat dengan Jason ni, ini adalah peperomia. Ya, ini adalah peperomia obtusifolia. Kita ada tanya kan, ada tak perkataan-perkataan ataupun bunga ataupun pokok yang susah nak sebut? Baiklah, sebenarnya kalau ikutkan all of them have their scientific name on its own. Kalau anda tak tahu, boleh Google sekarang ni, banyak app Jason yang plant identifier dan sebagainya, boleh guna kalau tak tahu. So ini adalah peperomia obtusifolia. Okay, saya tak nak sebut, itu salah. Okay, itulah dia. Okay, ini senang atau tidak? Ini memang senang. Ya, ini juga salah satu pokok yang saya paling suka. Okay, senang untuk buat propagation dan you boleh tanam dalam office, atas working desk ataupun dalam rumah dia pun boleh, asalkan tempat tu dia memang terang. Matahari. Dia tak perlu matahari, dia boleh hidup bawah lampu biasa. Okay. Tadi I skip one part di mana kita bercakap mengenai giving water to plants, menyiram pokok. Jadi selalunya Jason kata, oh, if pokok tu memerlukan air, they will tell you please give me some water. I mean, bukan literally dia tak boleh cakap. A lot of people kata talk to your plants.
Okay, but you must also listen to your plants, betul? Yeah. So, bagaimana sebenarnya orang nak tahu pokok ni perlukan air dan sebagainya? That's Yang ini susah sikit. Mungkin yang ini nampak sikit tanah dia. Okay. Okay, biasanya pokok akan bagi tahu bila dia perlukan air. Jika macam Fittonia tadi tu, dia akan bagi tahu melalui daun dia. Okay, betul. Tapi macam pokok macam Peperomia yang daun dia lebih tebal sikit, biasanya dia tak akan bagi you tahu on the spot. Right. Okay, dia akan slowly, daun dia akan lembut sikit dan dia akan ada lembut sikit. Okay. Okay, dan dia ada kedut-kedut bawah daun. Sini Ya. Okay. Ada kedut. So kedut maksudnya bila daun tu tak cukup air, dia akan jadi kering, kedut. Baik. Okay. So kita bagi dia air. Soalan lagi. Macam mana sebenarnya nak tahu air banyak mana? Sebab kalau saya bacalah, dia orang kata look at your soil, check your soil, check tanah anda dan sebagainya. Tapi okeylah saya check. Tapi lepas itu dah ada yang jam. Okeylah, ni maksud dia basah ke, kering ke dan sebagainya. Macam mana Jason? Okay. So biasa kita check tanah, macam mana kita check? So saya tak takut kotor. So biasa saya akan masukkan jari saya. You bukan sentuh permukaan tanah saja. Biasanya permukaan tanah dia cepat kering sebab dia expose kepada udara, angin. Betul. Tapi bahagian tengah dengan bahagian bawah dia paling lambat kering. Right. Okay. So macam mana saya test? Saya akan masukkan jari saya sampai hujung pot. Jika pasu tu kecil, saya akan masukkan jari saya sehingga sini. Okay. So you akan rasakan. Jika dalam dia masih lembap, jangan bagi air. Okay. Jadi kalau dia kering, boleh bagi air? Ya, boleh. Okay, macam ni lembap. Okay. Jadi kepada anda yang kat rumah, sementara tu boleh lari sekejap atau bawa telefon, pergi masukkan jari di dalam pot supaya anda tahu kalau dia lembap. Sebenarnya boleh rasa ya, sebab kita tengok kalau jari saya saja tanah tu lekat pada tu dan you boleh rasa dia basah. Jadi ini okey. Ya, ini okey. Right. Okay. Jadi lagi satu pokok, ini Peperomia, Jason punya favourite, saya punya favourite juga, antara favourite lah. Sebenarnya banyak pokok favourite ni. Okay, ini juga selalu saya sekarang banyak tengok online dan sebagainya, ia juga banyak diberikan sebagai hadiah hari jadi dan sebagainya. Jadi ini pokok apa ni Jason? Ini kita panggil dia Peperomia putiolata. Oh, adik-beradik? Adik-beradik. Oh, okay. Okay. So jenis Peperomia ini dia berlainan dengan yang ini. Ini ialah jenis daun besar, ini jenis daun kecil, tapi bila dia tumbuh panjang dia akan gantung macam tu. Oh, dia akan dia akan grow daun. Jadi macam money plant. Ya, jadi macam money plant. So ini juga salah satu pokok yang sangat senang jaga, asalkan you jangan bagi air hari-hari. Ini juga senang jaga. Dan yang ini saya juga suka yang ni dia cascade dia ke bawah ya. Ini kalau you letak dekat rak TV dan sebagainya yang tinggi, dia ada ni macam skirt. Cantik kan? Okay Jason. Ini selalunya kalau kita tengok you kata natural habitat. Ini bukan pokok macam di hutan dan sebagainya ataupun yang tumbuh dekat tepi bark of trees, bukan ke? Ini memang. Kebanyakan pokok hiasan hari ini dulu dia memang dekat hutan-hutan. Tapi farmer dia commercialize dia. So dia buat propagation dekat farm dan dia pastikan pokok tu dia sudah sesuaikan diri untuk dalam rumah ataupun boleh terus jual kepada customer. Ini juga antara pokok-pokok favourite saya. Banyak betul pokok favourite saya. Favourite maksudnya satu, tapi dah bukan maksudnya satu lagi. Okey lah, ini juga antara pokok yang ada di plants and pots. Jadi kalau kita nak tahu, ada tak soalan daripada peserta-peserta webinar, mungkin kita boleh ambil satu daripada, silakan Ini Chan, geng saya yang berada di belakang tabir. Antara soalan yang ditanyakan oleh, kita tunggu ya, oleh Sarah Razali. Hi Jason, do you mind to share what kind of soil you use for your plants? Ini sebenarnya expert plant and pot sebab saya pergi memang ada banyak jenis, saya pun tak tahu. Heard that people said pokok you more lasting compared to buy from other shop. Amboi, dia puji pula Sarah Razali. Terima kasih Sarah Razali. Mungkin Jason boleh jawab
Sebelum itu saya nak tunjuk juga, okay, kalau anda tak ada, ini saya bawa ya daripada rumah beratnya. Allah. Okay. Ini generic soil yang saya beli di any nursery. Sekarang ni Jason dekat Mr. DIY pun ada jual soil. Okay. Kadang-kadang kita tak tahu. Ada hitam, ada brown, ada yang bersabut, ada yang tidak. Okay, ni expert nak cakap ni. Saya cerita sikit Jason. Okay. Soil. Sarah Razali dah tanya tu. Biasanya tanah yang kita guna, kita bukan guna sebarang tanah. So kita akan decide. Let's say you tanam pokok peperomia. Peperomia sendiri dia tak suka banyak air sebab stem dia sudah banyak air. Okay. So kita akan guna tanah yang tak boleh simpan banyak air. Okay, loose. So, loose. Okay. So kita panggil dia porous. Okay, right, porous, correct. So kita pastikan pokok yang you nak tu, you kena tahu apa kondisi penanaman dia. Okay. Macam peperomia, kita akan cari pokok tanah yang loose, yang porous. Macam pokok yang money plant ataupun fitonia, kita akan gunakan tanah yang sesuai untuk mereka. Okay. Kalau kita kat kampung-kampung dia panggil tanah gambut. Tanah gambut. Tanah yang warna hitam tu. Okay. Itu adalah tanah yang generic. Jadi adakah ia boleh untuk orang-orang yang basic nak tanam, contohnya pokok yang mudah lah ya, seperti money plant, pothos enjoy dan sebagainya? Okay. So untuk tanah generic tu memang tak boleh. Sebab bila tanah generic. Salah saya. Okay, continue. Sebab biasanya tanah generic tu, bila you bagi air, tanah tu akan jadi compact. Dia akan macam very very compact, dia akan berketul. Yes, dan mengeras. Yes, mengeras. Right. So this is why banyak pokok yang you biasa beli balik, you lepas tanah bagi air, dia keras, then dia akan start mati pokok tu. Okay, adakah pokok-pokok itu boleh dibantu? Can it be helped? Okay. Sebelum dia matilah. Sebelum mati masih boleh help. Tapi bila you start tengok daun tu tukar jadi kuning, jadi hitam, I'm so sorry. I'm so sorry. Okay, baiklah. Ada soalan, ini soalan yang ramai orang selalu tanya. Tak naklah Jasmine tanam pokok, tangan aku panas lah, nanti pokok mati. Okay, Azman bertanyakan, betul ke ada tangan panas dan tangan sejuk, Jason? Okay. Saya tak percaya ini. Saya cuma percaya ada orang malas dengan orang rajin. Baiklah, soalan lagi. Mungkin kita boleh bertanya mengenai soalan lagi. Suraya, kalau tidak silap saya, bertanyakan snake plant dalam gambar ni comel dan lebar. Snake plant saya kurus panjang macam pedang. Baik-baik jangan kasih anak potong jadikan pedang. Suraya, mungkin Jason boleh jawab. Okay, so memang ada jenis Sansevieria yang dia kering panjang. Tapi saya kena pastikan spesies apa yang you ada. Right. Ya. Yeah. Okay. Macam mana dia nak tahu spesies? Salah satu kalau saya itulah plant identifier itu, ataupun saya tak pasti sama ada Jason and your staff boleh bantu kalau ada sesiapa mempunyai soalan, mungkin boleh tanyakan kepada Facebook ataupun Instagram dan sebagainya oleh Jason. Kita ada lagi satu soalan daripada Chandran Krishnan. Chandran Krishnan bertanyakan, saya ada tanaman kacang hijau dan kacang panjang. Alamak. Warna tumbuhan serta daun bertukar warna kepada warna kuning. Adakah ini disebabkan kurang air atau siraman berlebihan air? Okey, poin-poin dia dekat situ, nombor satu adalah daun bertukar kepada kuning. Apa pokok saja, mungkin ini adalah creepers creepers di orang kata jaring ataupun pagar anda. Jason? Okay, so sebab kacang hijau ialah pokok yang menjala. So mereka memerlukan cahaya yang lebih terik, especially untuk sayur-sayuran dengan herba. Okay, dalam kondisi ini, kuning maksudnya sama ada tempat tu terlalu gelap ataupun air terlalu banyak. Okay, terlalu gelap atau air terlalu banyak. Jadi selalunya kalau nak tahu, you have to trial and error. Macam Jason cakap mula-mula tadi, untuk you mula, you beli pokok tu mati, baru you belajar. Bukan kita nak menyeksa pokok, tetapi you have to try and error. Kalau dia mati, then you find out apa sebabnya dia mati. Soalan lagi daripada Tawan V, all the plants yang dah ditunjuk, what are the average prices? Okay, berbeza. Kalau saya boleh bantu Jason, berbeza, betul tak Jason? Mungkin basic macam tadi Jason kata, average yang dekat rumah boleh up to 100 etc. Tetapi ada juga yang mahal. Jadi okay, pokok yang paling mahal Jason pernah jual? 3,500. 3,500. Baiklah,
kita tak sarankan. Kalau anda peminat gila pokok, boleh PM Jason tepi kerana 3,500 banyak. Soalan lagi? Kita ada soalan daripada CD. Ada tanya, okay, ini juga adalah mitos yang kita nak tanyakan kepada Jason. Ada kesan keburukan tak bila ada pokok dalam bilik atau dalam rumah? Okey, baiklah, kita tahu sedia kala sebelum ini apabila Sansevieria ataupun snake plant itu menjadi viral, ramai yang memberikan pendapat dan sebagainya mengenai kebaikan dan keburukan. Banyak kebaikan, ada juga keburukan. Generally semua pokok sama. Jadi Jason, your two cents of this issue. Okay, bagi saya, tambah warna hijau dalam rumah, dia memang menyegarkan. Dia memang bagus untuk you punya mata. Okay, so ada orang yang cakap bakteria-bakteria dari tanah tu akan keluar tak? So biasanya saya akan cakap, ini pendapat saya saja. Okay, bakteria biasanya dia tinggal dalam tempat yang lembap. So dalam banyak-banyak rumah tu, tempat paling lembab ialah dalam tanah tu sahaja. Dia tak akan pergi ke katil you, dia tak akan pergi ke dapur you, tak akan. Dia akan stay dalam pasu tu saja. Okay. Dan terus macam sama juga macam KKM, jarak penjarakan sosial mesti jaga 1 meter at least. Sama juga macam pokok, mereka juga memerlukan care kerana kalau anda biar, sama juga macam Jason cakap, bakteria itu kat dalam. Tetapi dia tak boleh biar sahaja, mesti jaga, mesti bersihkan dan sebagainya. Dan saya pasti kepada anda yang ada anak-anak di rumah seperti saya, daun-daun sebenarnya mengumpulkan habuk. Itu adalah sesuatu yang anda harus ingat, perlu dikesat. Selalunya pokok-pokok kecil sebegini mungkin tak teruk sangat, tetapi bila pokok-pokok besar seperti feeder fig yang berada di rumah anda perlu dikesat kerana ada habuk. Itu antara yang keburukan. Kita ada soalan lagi, kalau kita boleh tanyakan kepada Jason. Tawan V lagi, still on money plants. They are creepers, right? How do I get it to creep up a wall or something? Okay, silakan. Okay, jika you nak pokok tu creep dekat tempat itu, you kena pastikan tempat yang you nak dia creep tu basah, lembab, baru dia akan creep. Kalau tak, dia memang susah sikit. Okay, bolehkah ia contoh soalan saya sekejap, bila dia panjang, kita boleh bantu dia creep atau tidak? Kerana some pokok memerlukan grip, betul? Ya, betul. Tetapi kalau dia seolah seperti batang dan sebagainya, kita boleh bantu dia macam contohnya membentuk macam mana kita nak bentuk atau tidak? Boleh. Baiklah, dengan cara kita, kalau saya buat kat rumah tu saya lilit je lah. Kalau dekat railing tu saya pusing, dia dah tumbuh panjang saya pusing, tetapi dia akan jatuh. Tapi jadi anda boleh ikat. Soalan lagi daripada Suraya, kenapa hujung daun peace lily saya jadi kering dan pirang? Terima kasih, sama-sama. Okay, biasa keadaan ini terjadi bila tempat itu terlalu panas. So udara pada kawasan itu terlalu kering. So environment dia akan absorb air dari pokok. So biasanya hujung pokok dia akan hisap air dari hujung pokok. So that's why dia ambil daripada sini dahulu. Ya, betul. Jadi sebab itu dia lose dia punya moisture. Dia jadi kering dan slowly dia akan kering habis. Maknanya tak cukup air. Bukan tak cukup air, tempat tu terlalu panas, kering. Okay. So pergi kat tempat shady sikit. Shady, tapi you kena tambah lebih banyak air pada kawasan itu. Kita ada soalan lagi, Amy Chan? Amy Chan pun famous juga. Lim Susi bertanyakan, kalau saya nak tanam pokok di dalam rumah yang gelap, ni dia. Apakah lampu yang patut guna untuk pokok? Okay, ini cerita mengenai substitution of light. Kalau if I'm right. Because I have also seen, saya pun pernah nampak rumah yang gelap dan sebagainya. Saya juga pernah tengok kat kedai Jason, ada dibantu dengan lampu-lampu dan sebagainya. Mungkin itu soalan yang ditanyakan. Ya, memang ada lampu untuk agriculture. Right. So ada sesetengah pokok dia memang boleh tumbuh dengan house lighting. Lampu mentol biasa pun tak ada hal. Okay. Tapi kebanyakan pokok dia kena ada grow light kita panggil. So yang biasanya lampu-lampu grow light ini biasanya dia ada cahaya yang secukup untuk pokok-pokok itu. Soalan lagi, Amy Chan, silakan. Kita ada masa lebih kurang 10 minit kalau tidak silap saya. RR tanya, selalunya kalau RR ni, bila waktu yang terbaik untuk siram pokok outdoor?
Dan indoor lah, kita jawab sekali lah senang. Okay. Untuk siram pokok biasanya saya recommend awal pagi. Sebab bila awal pagi you bagi air, so masa paling panas dia masih ada air lagi. Pagi ya, bukan petang-petang sebab saya selalu balik kerja malam baru siram pokok. Baiklah, kita nak jawab satu lagi soalan sebelum kita bincang lebih lanjut mengenai pelbagai lagi isu. Nurul Akila bertanyakan pokok apa yang sesuai untuk gunakan tanah campur sabut kelapa. Macam tadi saya cakap lah, ada sabut sebab kalau saya yang tak berapa pandai ni pun mengenai pokok, saya kalau pergi saya tengok dia porous, am I right? And then dia ada sabut. Okey, pokok apa yang sesuai kalau ikutkan soalan Akilah tadi? Okey, untuk tanah yang base dia memang sabut kelapa macam money plant, dia memang boleh guna. Dia tidak boleh guna pada pokok yang tak suka air. Sebab sabut kelapa ada beberapa jenis. Ada yang dia boleh keringkan tanah, ada yang dia boleh simpan moisture. Okey. Saya nak suruh Amy Chan minta tolong saya kalau boleh dapat gambar orang kata cactus ke succulent yang orang kata juga menjadi antara trend ketika MCO dan sebagainya. Ramai yang bertanyakan, saya pun ada masuk dalam grup cactus dan sebagainya kerana saya pun suka akan cactus pelbagai jenis. Ada yang kalau layman dia orang panggil cactus lah. Kalau tidak dia succulent. Perbezaan dia saya nak tanya Jason, apa perbezaan kalau orang kata cactus yang ada duri dengan succulent, apa beza dia? Okay, cactus biasanya dia memang ada duri. Dan pokok yang biasa macam cactus tu memang ada duri. Yang succulent biasanya daun dia memang tebal dan dalam dia memang banyak air. Yang gemuk tu kan? Gemuk. Okey, yang kalau sebenarnya kalau anda sedar dahulu kalanya kita ni tak tahu ada pokok cactus ni ada adik-beradik dia seperti succulent yang lain yang cantik-cantik yang ada bunga dan sebagainya. Apa-apa sahaja kalau kita tengok berduri, berbulu atau apa, itu adalah cactus. Saya tidak pernah, bukanlah tak pernah tahu, mungkin ia adalah term yang orang baru orang kata angkat, macam contoh Sansevieria lah. Kalau tak orang panggil dia lidah mak mentua. Lidah mak mentua. Okey, jadi ini Amy Chan berjaya jumpakan gambar untuk saya. Ini adalah antara salah satu. Ini Jason boleh explain tak dengan kami what is the difference between all this? Okay, ini semuanya ialah cactus. Okay. Ya. Dan satu lagi stigma ataupun mitos yang mengatakan cactus ni senang jaga. Ya atau tidak? Tak. Itu jawapan dia, tidak. Kerana saya pernah cuba dan tidak berjaya. Dan saya cuba lagi dan tidak berjaya lagi. Okay, Jason mungkin boleh bagi tips kerana saya pasti anda yang ada succulent dekat rumah nak tahu. Okay. Biasanya cactus, succulent kita tidak akan tanam dalam rumah. Sebab dua-dua tanaman ni dia dari kategori desert. Desert, right? Desert, maksudnya desert tu dia kering sepanjang tahun. Lepas itu matahari dia memang terik. Right. Okay, so jika you tanam cactus dalam rumah atau office, dia tak cukup matahari, dia akan start mati. Natural habitat. Natural habitat. Yeah. Air ni pula macam mana? Air dia biasanya cactus dia bulat-bulat, panjang-panjang tapi dalam dia memang berisi. Okay? Right. Tapi bila you ambil pisau, you potong separuh, dalam dia semua macam aloe vera punya gel yang dia memang juicy sangat dekat dalam. Okay? So ini maksud Jason apabila dia katakan mengenai actually daun pun sama ya Jason, kalau you potong ada daun yang mempunyai natural water dia sendiri. Jadi cactus pun sama. Jadi ini adalah form of cara pokok tu naturally simpan air. Jadi dengan maksud itu maknanya tak perlu banyak air. Tak perlu banyak air. Okey, kalau tak perlu banyak air, kalau saya nak tanya lagi detail, bila orang kata tak banyak air tu macam mana? Seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, Jason? Okey. Biasanya saya tak akan bagi orang tahu, ini 1 minggu 1 kali, itu 2 minggu 1 kali. Sebab tiap-tiap tempat tinggal berbeza. Suhu berbeza, angin berbeza, humidity berbeza. Apa yang saya akan sarankan ialah tanya balik pokok itu. Pokok itu akan bagi you tahu. Okey, macam dia tak cukup air, cactus biasanya dia akan berkedut pada permukaan. Okey. Okey. So ingat, betul lah orang kata, okey, mitos tangan panas, tangan sejuk, tak betul. Malas atau rajin.
betul orang kata talk to your plants. Okay, ini adalah maksud Jason bila kita katakan talk to your plants. Let the talk plants also talk to you. Dengan caranya adalah untuk you find out lah tanah dia, tengok daun dia dan sebagainya. Kita ada lagi soalan untuk Jason. Jason sangat famous. Kalau ada lagi nanti siapa yang ada soalan, tolong PM Jason. Kita akan naikkan slide di mana tadi kita janjikan promo kepada anda yang sertai workshop Astro Awani, 15% untuk sebarang pembelian di laman web Plant and Pot Studio. Itu adalah websitenya, kod promonya adalah Awani Link. Okay, kita harapkan bisnes Jason lebih berkembang. Kepada anda yang mempunyai minat dalam menanam pokok di dalam atau di rumah dan sebagainya, boleh ke Plant and Pot. Mungkin saya nak tanyakan Jason sedikit, kalau kita boleh lebihkan masa sedikit saja mengenai bagaimana agaknya Jason adapt kepada situasi di mana sekarang ni PKPB, ramai yang tak boleh keluar kerana ada urusan saja. How do you manage your business dan bagaimana agaknya dia nak datang ke kedai Jason? Okay, sebab kita pun nak semua orang selamat, so kita sekarang cuma bagi masuk bila you buat reservation sahaja. So kita ada limit number of visitor every visit, okay? Dan kita memang sarankan you beli dari website kita sebab you tak perlu risau apa-apa. So jika bila you sudah beli, you ada masalah nak macam mana nak tanam, ada masalah macam mana nak jaga, you can always contact us. Baiklah, itu orang kata adaptasi kepada normal baharu untuk berniaga. Apa saja perniagaan yang anda ceburi, ada SOP-nya, jadi ikutlah SOP-nya. Jason, sebelum kami akhiri, ini adalah antara macam saya cakap kalau dekat kedai Jason juga ada orang kata soil yang sebegini dan sebagainya. Ini semua akan diterangkan oleh staff-staff Jason, apa yang sesuai untuk anda dan sebagainya. Sebelum kami akhiri, apa ni Jason? Okay, ini ialah tanah yang kita sudah sediakan untuk tanam pokok-pokok dalam rumah. Okay, yang ini kita guna untuk masa kita buat propagation. Okay, so ini dia. Kalau last, baiklah. Okay, jangan lupa promo code Awani Link. Kita pun sudah tiada masa lagi. Sebelum kami akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Jason Toh yang sanggup datang ke Awani untuk berkongsikan sedikit pengetahuannya mengenai pokok apa, tips membeli dan menanam pokok sambil duduk rumah. #duduk rumah, sentiasa jaga diri anda dan jaga keluarga anda, kerana kalau kita tak jaga, siapa lagi nak jaga? Baiklah, Jason, thank you very much. Thank you very much. Baiklah, Awani Link ataupun workshop dan juga kami ada webinar akan berlangsung selepas ini. Topiknya adalah mengenai di sebalik Movember. Movember, kalau Jason nak tahu, yang orang selalu simpan misai tu kan. Inilah dia sebabnya apa anda perlu tahu tentang kanser prostat. Moderatornya adalah Kamarul Bahrin Harun dan juga Daniel Chiang, dan tetamu kami pada hari itu adalah Datuk Seri Nazir Razak dan juga Profesor Datuk Dr. Adibah Kamaruzzaman pada Rabu depan 11 pagi sama 18 November. Jadi daftar sekarang kerana banyak informasi yang akan dikongsikan oleh mereka-mereka ini di webinar kami. Terima kasih kerana bersama kami di dalam sesi webinar pada hari ini. Jangan lupa bagi kami 5 stars. Selain itu, komen, apa-apa saja komen, boleh melalui borang contact us. Boleh juga apa-apa soalan yang kami terlepas untuk mendaftar di laman web kami yang tadi saya katakan seprostat minggu hadapan. Terima kasih daripada saya. Teruskan suka pokok, teruskan duduk di rumah. Jangan risau, pokok anda akan menyayangi anda kalau anda sayang mereka. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.